Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran Suratul Ra'di, Surah Ar-Ra'di ayat yang ke-35, ayat 35, surah yang juzuk yang ke-13, surah yang ke-13, tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 475. Tajuk perbincangan kita pada kali ini iaitulah gambaran syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, dan juga pecahan ahlul kitab. Ada yang beriman, ada yang terus dengan kufur walaupun mereka tahu kebenaran. Kemudian kita akan pergi kepada perbincangan tentang takdir Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Baik, kita mula baca ayat 35. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa zilluha tilka uqbal ladzina ittaqaw wa uqbal kafirina an-nar. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Balik semula kepada ayat 35. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita sifat syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sifat syurga yang Allah SWT janjikan kepada orang yang bertakwa, di mana ayat ini datang selepas ayat 34. Allah SWT sebut tentang janji azab kepada orang-orang kafir yang telah mendustakan ayat-ayat Allah, yang telah kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian selepas itu dibawanya kepada kita untuk orang yang bertakwa. Kita telah belajar, alhamdulillah, daripada awal sesi pengajian kita, bahawa itulah uslubul Quran. Sama ada dia sebut yang kafir dulu, kemudian dibawa untuk orang beriman, tengok siyak. Mana kalau siyak tu bincang tentang azab, dia pergi pada orang kafir dulu. Kalau siyak, mana siyak ni maknanya orang panggil konteks isi kandungan tentang rahmat, maka dia pergi kepada orang yang beriman dulu. Kita kata alhamdulillah, itulah bahasa, gaya bahasa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, supaya kita dapat memahami, kita dapat mengertinya, insya-Allah. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Sifat syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa dia sifat dia? Tanda para pelajar, ada 3 sifat.
Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut 3 sifat. Banyak lagi lah kalau nak ambil sifat-sifat syurga kan, sebab dianya banyak. Dia syurga tu besar. Ana ada sebut dalam siri pengembaraan kita. Pengembaraan kita ke alam akhirat. Rihlah ila akhirah. Zaman PKP awal dulu, tuan-tuan boleh rujuk balik dalam kuliah kita, dalam rakaman kita. Alhamdulillah, bagaimana sifatul jannah. Cantik, indah. Cukuplah dengan 3 patah ya. Allah Ta'ala sebut tentang sifat syurga. Ma la ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah dikhayal oleh manusia. Maknanya, yang kita boleh khayal itu bukan syurga. Subhanallah. Baik, tanda para jemaah sekalian. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut, tajri min tahtihal anhar. Sifat yang pertama ialah air sungainya sentiasa mengalir di sekitar tamannya. Masya Allah. Mana air sungai, surga di atas air tu comel bawah. Kita ni tengok air zaman kita hari ni, air bukan sungai, air susu. Nah, dalam sungai kita kata Masya Allah, tabarakallah, air sungai kita jadi air susu. Baik. Anhar tajri min tahti qusuriha wa asjariha. Sungai itu mengalir di bawah istana dia dan di bawah pokok-pokok. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, ukuluha daimun wa zilluha. Allahu Akbar. Ukuluha daimun. Dan makanannya kekal, tidak putus-putus. Masya Allah. Ma yu'kalu fil jannah min thimariha daimun li ahliha. Tak putus. Apa makna maksud tak putus? Dia punya buah tak ada musim. Kita hari ni ada musim, mari musim hujan ni tak jumpa lagi buah durian, kan? Kalau ada durian pun import hok mai kawasan lain, bukan daripada kawasan kita yang terlibat dengan hujan, dengan banjir. Itu dia panggil buah yang tak putus-putus. Pernah satu peristiwa ketika Nabi SAW solat gerhana. Sahabat-sahabat tengok, Nabi kita SAW sekali ke depan, sekali ke belakang. Dia pergi holo tangan, lepas tu dia undur balik. Orang tanya Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah buat lagu tu? Nabi SAW beritahu, ketika aku solat tadi, Allah Ta'ala buka depan aku ni syurga, aku nak pergi petik buah dia. Kalau aku petik buah dia ke sini, kamu boleh makan terus selama-lama. Kalau kita yang syurga keluar ke dunia, tapi sudah digazetkan bahawa yang syurga tak akan keluar ke dunia, nak makan buah syurga, beramal di dunia untuk ke syurga, insya-Allah. Yang ketiga, wazilluha, wazilluha aidan daimun la yazul. Dia punya zil, bayangan dia pun tak hilang-hilang. Tak ada kata pagi bayang sini, petang bayang sini. Sebab apa? Sebab dia sudah tidak ada matahari. Maka comel suasana. Nak bayang ada sini, nak cerah ada kat sini. Yang pentingnya kita pilihlah di mana kita nak. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran suratul Waqiah, wa zillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wala mamnu'ah. Masya Allah. Buah-buahan makannya dia tak putus dan tidak ada larangan. Yang ada larangan atas dunia, kenapa? Sebab ini waktu libtila. Allah Ta'ala nak uji. Siapa langgar, boleh faedah. Siapa ikut, dia selamat. Kita kata Alhamdulillah. Allah kata apa? Jadi 3 sifat: sungai, makanan tak putus, bayangan yang berterusan. Tilka uqbal ladzina taqaw. Itulah kesudahan usaha orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, di mana tempat duduk dia? Syurga yang dijanjikan.
وعقب الكافرين النار. Sedang kesudahan orang-orang yang usaha orang-orang yang kafir, yang kufur menentang ayat-ayat Allah, ialah neraka wal-iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada perkara yang tersebut. Baik, tamaklah kita. Itu dia panggil ayat balas kepada geng yang pertama dulu, iaitulah puak-puak yang engkar. Orang yang beriman, ini syurga untuk kamu. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada ayat 36. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. Dan orang-orang yang kami berikan kitab. Kalau kita kata ahlul kitab ni para jemaah, maka dikenali dalam bahasa istilah Yahudi dengan Nasara. Sebab mereka telah mendapat kitab Taurah dan juga kitab Injil ada di tangan mereka. Tak kiralah lepas daripada itu, bos-bos mereka telah memesongkannya atau menukarkannya ataupun menyembunyikannya. Yang pentingnya ahlul kitab maknanya kumpulan itu pengikut Nabi Musa yang ada Taurah, pengikut Nabi Isa yang ada Injil. Kita kata itu ahlul kitab. Jadi orang-orang yang kami berikan kitab, yafrahu, terbagi kepada dua golongan. Allahu Akbar. Tuan-tuan kena ingat, orang yang beriman juga ada dua golongan. Orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, umatul Quran juga ada dua golongan. Ada orang yang beriman total dengan Al-Quran dan ada orang yang beriman separuh-separuh. Itu satu kumpulan. Dan ada yang kafir terus. Kemudian ahlul kitab juga terbagi kepada dua kumpulan. Yafrahuna bima unzila ilaik. Allah. Kumpulan yang pertama, kita ambil yang baik dulu. Mereka bersukacita, bergembira, yafrah, happy dengan apa yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa nota dia kata. Nota 460. Yahudi dan Nasara yang bersukacita, bergembira, menerima dengan turunnya Al-Quran itu ialah orang-orang yang jujur di antara mereka, yang telah menyelidiki, dia kaji dalam kitab Taurah dan mendapati kandungannya amatlah benar sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab mereka, sama ada Taurat ataupun Injil. Jadi orang ni, orang yang pertama, kumpulan yang pertama ini, iaitulah kumpulan yang menerima Al-Quran. Menerima Al-Quran, yafrahuna bima unzila ilaik, menerima Al-Quran itu. Maka kata di para ulama, tanda tuan-tuan, di antara ulama tafsir mengatakan, di kalangan ahbarul Yahud, ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam, yang selalu kita dengar nama dia Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, dan juga murid-murid mereka berdua ini telah mengikut Islam. Yafrahuna, bergembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bergembira dengan Al-Quran yang diturunkan. Waman aslama minan Nasara, dan kumpulan yang masuk Islam di kalangan Nasara, ada ulama tafsir mengatakan samanuna rajulan, 80 orang laki-laki. 40 orang daripada Nasara Najran. Najran sekarang duduk di dalam negara Arab Saudi. Najran, tulis je Najran akan keluar. 32 orang bi ardil Habasyah, Nasara Habasyah yang masuk Islam, dan 8 daripada Nasara min ahli Yaman. Maka mereka ini yafrahuna bima unzila ilaik, mereka bergembira dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat ini angka bilangan ini, iaitulah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang-orang yang telah tanassar, yang majusi, yang mengikut ajaran ahlul Nasara Injil, iaitulah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
walaupun dia ditawan, dijadikan hamba, akhirnya dia Islam, kerana dia telah dipesan oleh guru dia di kalangan ulama Nasara, rahib dia, bagi tahu bahawa tak ada lagi orang yang beramal dengan kitab Injil zaman kita ini, tapi zaman ini akan lahirnya Nabi akhir zaman. Maka Salman mengembara sampai ke Madinah. Alhamdulillah, dia jumpa dengan Nabi. Kata Imam Nawawi, Salman jumpa dengan Nabi setelah umur dia 250 tahun. Wallahu alam. Baik. Kumpulan yang satu lagi. Itu kumpulan yang kafir terus ramai. Dan kumpulan yang Ahzab. Tengok ayat dia. Wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Dan di antara beberapa kumpulan, Ahzab mana kumpulan, geng kita nak kata, kluster, apa dia panggil ni, pakatan, parti-parti, bolehlah, itu dia panggil Ahzab, Hizbun, Ahzab. Dan di antara beberapa kumpulan dari orang-orang itu, orang-orang ahlul kitab itu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Dia tak mahu terima. Dia terima yang sebahagian, tak terima sebahagian. Tengok nota 461. Kumpulan itu ialah ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, yang mengadakan pakatan jahat dan bersatu padu dengan lain-lain kafir musyrik yang memusuhi Islam dengan tujuan hendak menghancurkan Islam dan umat Islam. Di antara ketua mereka yang yatahazzabuna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cuba nak hancurkan Islam di Madinah, terkenal dengan nama Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Ashraf, ketua Yahudi di Madinah. Cerita dia, alhamdulillah, ada dalam buku ni. Dalam buku sejarah Madinah ni, ana dah pergi, dah sebut kepada para jemaah sekalian, dia panggil kota Ka'ab bin Al-Ashraf, yang masih terdapat di Madinah sampai hari ini. Sampai di Madinah hari ini, dia panggil kubu kota Ka'ab bin Ashraf. Tuan-tuan boleh baca dalam buku Madinah Al-Munawwarah, kelebihan dan sejarah yang ana catatkan untuk muslimin dan muslimat, manfaatnya insya-Allah. Baik. Dan siapa dia lagi? As-Sayyid wal Aqib Usqufai Najran. Dua orang padri Najran, Ka'ab bin Ashraf daripada Yahudi, Sayyid dengan Aqib ni daripada Nasara Najran. Dan geng-geng mereka, man yunkiru ba'dah, mereka mengingkar sebahagian daripada Al-Quran. Dia terima tentang Allah, dia terima tentang, tapi dia tak terima tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yunkiruna ma huwa na'tul Islam wa na'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi, sifat Islam, banyak yang mereka condemn, yang mereka ingkar. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam di kalangan mereka juga, fakhtalafal ahzabu min bainihim. Jadi Ahzab itu, puak-puak ahli kitab, ada juga perselisihan di antara mereka, di antara geng-geng mereka sendiri, mereka juga berselisih pandangan. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara pecahan manusia yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanya diperintahkan supaya menyembah Allah. Ini ajaran aku. Ini dakwah aku. Allah Ta'ala perintahkan aku hanya menyembah Allah Azza wa Jalla, a'budullah wala usyrik bihi syai'a, dan aku tidak mempersekutukannya dengan suatu yang lain. Jadi puak-puak Yahudi dengan Nasara ni pelik. Dia kata dia ni sembah Allah, tapi dia juga kata Uzairun ibnullah, Uzair anak Tuhan. Nasara kata Isa anak Tuhan. Semua itu kata-kata karut yang telah dibuat oleh puak-puak Yahudi dengan Nasara ahlul kitab terhadap Allah Azza wa Jalla. Mereka lah orang yang paling kuat kelentong, yang paling kuat membuat iftira, tuduhan jahat terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita umat Islam ikut Nabi, na'budullah wala nusyrik bihi syai'a. Kita sembah Allah, kita tidak melakukan syirik dengan sesuatu apapun.
ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Kepadanya lah aku menyuruh manusia seluruhnya untuk menyembah Allah. Ingat, dakwah kita, kemana dakwah kita para jemaah sekalian? Dakwah kita iaitulah mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah. Tengok dalam surah Ali Imran 64, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Itu dakwah kita kepada ahli kitab. Mari kita bersatu, sembah Allah, jangan syirik, dan jangan menjadikan ketua-ketua sebagai Tuhan selain daripada Allah, iaitulah dalam ketaatan. Kita tak sembah dia, tapi kita taat pada dia dalam perkara halal dengan haram, walaupun bercanggah dengan hukum Tuhan. Jadi para jemaah sekalian, baik, itu di antara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala perintah supaya Nabi kita berdakwah. Di dalam ayat ini Allah Taala gambarkan ada di kalangan ahlu kitab yafrahuna bima unzila ilaih. Mereka bergembira. Tanda para jemaah sekalian, al-farhu bil ilmi wal iman was sunnah dalilun ala ta'zimihi inda sahibihi. Orang yang bergembira dengan ilmu daripada Allah, wahyu. Orang yang bergembira menerima, beriman kepada Allah. Orang yang bergembira menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalil bahawa orang itu telah mengagungkan Allah dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam serta melebihkan ajaran baginda daripada ideologi yang lain. Jadi kita ini sekarang ni dia panggil al-farhu tabi'un lil mahabbah. Suka, gembira, happy. Sebab apa? Sebab kita cinta. Baik, kita hari ini kita dakwa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai gaya, contoh kecintaan. Tapi bagaimana kita dengan ajaran Nabi? Bagaimana kita dengan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gembira ke tidak? Kalau bergembira, kita beramal dengan dia. Kita mencintainya. Kita melakukannya. Berdakwah mengajak orang kepada sunnah. Itu tanda gembira. Tapi kalau setakat mengaku ahlus sunnah, tapi amalan-amalan kita tidak ambil daripada sunnah Nabi, dia kata siapa tak sunnah? Ada ajaran awak ambil mana? Cek. Ajaran ini jumpa dengan tok ayah ni mimpi sana, jumpa dalam hutan sini, jumpa ijazah dalam gelak sana, kita kata la. Sunnah itu iaitulah susul galur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh tunjuk dia punya sanadnya, dia punya jalur dia kepada Nabi, maka itu dipanggil sunnah. Jadi bagi orang yang mencintai Nabi, dia akan mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tak mampu nak buat, tapi kita mencintainya. Kalau kita tapi sepatutnya itulah patut dah cinta kena buat kan. Masya-Allah tabarakallah. Allahu akbar. Ini yang kita sebut. Allah Taala sebut kepada kita tanda kita cinta iaitulah kita mengikutnya. Kalau kata cinta saja kan, maka tak jadi. Allahu akbar. Dalam ayat ini Allah SWT ajar kepada Nabi SAW, qul innama umirtu an a'budallah. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita sembah Allah Ta'ala dan menjauhi syirik, serta mengajak kepada dakwah kita kepada tauhid dan kepada sunnah Nabi SAW. Kata di para ulama, ayat ini menunjukkan kepada semua perkara yang telah ditaklifkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua benda yang kita kena buat, maka kita kena ikut. Maka di sini ada beberapa fawaid. Innama umirtu, dia kata innama adatu hasrin, aku hanya diperintahkan supaya beribadat dan menjauhi syirik. Itu dia panggil taklif. Amrun wa nahyun. Amrun bil ibadah wa nahyun 'anil syirk. Satu. Yang kedua, ibadat dalam hidup manusia ni ghayatut ta'zim, menunjukkan matlamat yang besar kita hidup. Dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga, ibadat kepada Allah Taala tu wajib dan ada yang berbentuk sunat. Yang keempat, ingat, tak boleh kita terbang sebelah sayap, kita mesti terbang dua sayap. Wala usyrika bihi, aku tidak syirik. Kalau kata saya ibadat kepada Allah Taala tapi syirik main juga,
bomo-bomo pergi juga, ahli sihir pergi juga, benda-benda perbuatan yang boleh buat pada syirik, sembah kepada kubur pembuat juga, kan, pemujaan kepada hantu jin syaitan buat juga lah. Yang kelima, ilaihi ad'u, tanggungjawab kita mengajak manusia kepada dakwah kepada tauhid, mengajak manusia kepada tauhid dan meninggalkan perbuatan syirik. Yang keenam, wa ilaihi ma'ab, ingat Allah Ta'ala janji kepada kita, kamu kepada Allah kita akan kembali. Masya Allah, tabarakallah. Baik, ayat yang ke-37, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran sebagai hukum dalam bahasa Arab. Tuhan kata, aku waktu Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Sebab apa? Bilisani qaumihi, dengan lidah bahasa kaum yang ada depan Nabi SAW. Kalau waktu bahasa orang putih, orang Quraisy kata, buat apa aku tak faham. Habis kita kata, kita Melayu berlidah Arab. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Bahasa Arab ni bahasa boleh dipahami oleh seluruh manusia. Ingat molek-molek, diturunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, Allah Arabiyya, dengan bahasa Arab bilisanil Arab. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm. Dan demi sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datang kepadamu wahyu pengetahuan tentang kebenaran, mu ikut juga kehendak puak-puak tu, ikut juga ajakan nafsu mereka, apa jadi? Malaka minallahi min waliyyin wala waq, maka tiadalah engkau peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi perlindungan kepada kamu dari perkara yang tidak diingini. Allahu Akbar. Maka di sini para jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita, ayat ini mengandungi arahan supaya ikut yang sampai kepada kita daripada wahyu, dan larangan daripada mengikut kehendak manusia. Dia panggil kehendak hawa nafsu, jangan ikut. Ayat ini kata di para ulama tafsir, wa fiha wa'idun li ahli ilmi an yattabi'u subul ahli dalal. Orang yang ada ilmu jangan sekali-kali pergi mengikut kehendak orang ramai yang berada di atas landasan yang sesat, yang tak baik. Kita hari ini cinta kepada sunnah, beramal dengan sunnah Nabi SAW. Tiba-tiba kita rasa duk belajar dengan sunnah. Zikir-zikir hak sunnah ni kok, duk main ke Perisa Muslim dan beberapa lagi buku-buku yang ada, Amalul Yaumi wal Lailah, Al-Azkarun Nawawi. Kita rasa tak apa kemah ni. Tak ada dalam zikir-zikir hak Nabi ajar ni boleh terbang. Jadi mulut masin, sudah kita beramal, kita kata orang jadi bengong selalu. Jadi mulut herok kalau orang lawan kita tak ada, tak power. Habis kita pergi cari hak power-power. Pasal tu hari ni orang duk tular. Suami saya ni dulu payah rezeki. Bila dia beramal dengan selawat hak mari daripada mimpi ni, murah rezeki selalu. Tinggal dah selawat-selawat yang diajar daripada Nabi SAW yang sohai-sohai, tak mau sebab kita rasa kecil. Jangan lagu tu. Maknanya amalan kita, hak kita pegang daripada sunnah Nabi SAW itu, kita anggap ini yang terbaik. Hak lain-lain boleh pakai, boleh diterima, tapi jangan mendahului yang keluar daripada mulut Nabi SAW yang sangat mulia. Air liur Nabi, darah Nabi, semua benda, air peluh Nabi, kita pakat nak pergi gosok belaka, tapi betul-betul Nabi tinggal, kita buat tak baik, kita buat tak cakna, kita kata ini satu perkara yang cukup menakutkan. Maka di sini para ulama Islam telah memberi peringatan, amaran keras kepada kita. Kata di Ibnu Ashur, ma ja'aka minal ilm, Allah Ta'ala bawa pada kita ilmu, kita pergi ke orang lain pula. Kenapa? Allahu Akbar. Ma balaka wa alimta.
Semua ilmu daripada Qurannya, daripada hadis yang sampai kepada kita melalui jalan yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ditinggal-tinggalkan, jangan cuba nak ditukar-tukarkan atas alasan tak power, tak kuat, jangan. Maka para ulama berjujurlah kita dengan ilmu kita, naklah kita jujur dengan ilmu, jangan ikut orang kata-kata ahli motivasi. Dia kata kalaulah kita nak ikut yang ramai, nah, hak ramai itu betul. Nah, saya gembala kambing, kena ikut kambing. Kambing lebih banyak daripada gembala seorang. Tapi oleh kerana yang betul di tangan gembala, maka kambing terpaksa kena ikut tuan dia balik ke kandang pada waktu petang. Pagi ikut pergi ke padang-padang yang banyak rumput. Kita kata kita ni jangan ikut ramai, kita kena ikut yang benar. Alhamdulillah. Itu kaedah, ada kaedah. Kawan saya ni, Allah yarhamu, dia kata kalau kita nak berhenti kedai makan, kita berhenti tempat orang ramai. Dia buat kaedah bahasa Kelantan, kullu ramah suhu. Sedap juga bahasa kaedah. Nak suruh bunyi Arab. Kullu ramah suhu. Kullu tu bahasa Arab. Setiap tempat yang ramai itu masyhur. Itu maksud dia. Maknanya kalau nak makan, cari tempat orang, 2-3 orang ada. Maknanya kurang masyhur. Tapi kadang-kadang yang tak masyhur tu sedap. Yang masyhur tu sebab ditular-tularkan, maka orang jadi terpengaruh dengan dia. Itu pun tak boleh. Tapi dalam bab agama, bukan kerana orang ramai, kita ikutkan al-haqqu, yang benar yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi kepada ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب Walaqad arsalna rusulan min qablik. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu. Siapa dia mu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan zuriat keturunan. Apa cerita ni? Kenapa cerita? Tiba-tiba mari cerita. Allah Ta'ala bagi tahu sebab ada sekumpulan manusia ni, dia kerah kepala. Dia kata, apalah Muhammad ni mengaku jadi nabi. Mengaku jadi nabi. Sedap juga bahasa dia. Muhammad ni mengaku jadi nabi, jadi rasul, tapi dia sebenarnya duk sibuk dengan bininya. Bini ni bahasa Kelantan kata berkahwin. Kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam isteri dia ramai. Satu masa aja ada 9 orang, kan. Maka jadi puak-puak ni, katanya puak-puak ahlul kitab mari duduk mari duduk perli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Muhammad betulkah ajaran dia ni? Asyik sibuk nak kahwin-kahwinnya, lepas seorang-seorang, lepas tua muda, lepas muda tua, kan. Ketuan-tuan kena ingat, para ulama Islam telah menulis bahawa ta'addud zaujatin Nabi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula berpoligami di Madinah. Ba'da sinnil arba' wal khamsin, setelah umur Nabi kita 54 tahun. Jadi biasa orang 54 tahun ni lemah dah lah. Kita dulu waktu 40-an tu berasa juga dah. Tengok kawan-kawan kita ada 2 gu, kita berasa juga. Tapi kalau mari 50 lebih, lepas tu lutut pun bergonjal pula, jadi tak memikirlah nak bini 2. Jadi kalau kita kata Nabi kahwin kerana semata-mata kerana nafsu, kita kata la, abadan sama sekali. Ana ada tunjukkan satu buku yang ditulis oleh Syekh Ali Sabuni dalam sebuah risalah kecil. Tajuk dia Syubhatun Haula Ta'addudi Zaujatin Nabi. Beberapa kesamaran, keraguan, kritikan terhadap poligami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab satu-satu. Yang pertama, Nabi mula sudah berumur 50 lebih, kan. Yang kedua, Nabi kita pilih pula orang tua-tua. Jadi Nabi kita ambil semata-mata kerana dakwah, semata-mata kerana perjuangan. Macam Ummu Salamah, pengorbanan dia sangat besar. Dan juga Safiyah kerana dakwah bapak dia, bapak Yahudi Khaybar, Huyai bin Akhtab contohnya.
Dan Nabi kita ambil pula Hafsah, Aisyah, anak dua orang sahabat yang begitu besar, dua lagi sahabat dikahwinkan anak dia menjadi menantu. Kita kata semua itu masalah dakwah, masalah pentadbiran, masalah ummah, masalah politik. Jangan duduk main benda-benda yang remeh-temeh lagu ni nak jadikan hujah. Maka Allah Ta'ala tidak cerita Nabi untuk, dia tidak utuskan Nabi untuk kahwin-kahwin je, tapi kahwin itu kerana ada matlamat. Baik. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Bukan mu saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi saja yang kahwin ni. Nabi-nabi dulu semua sudah kahwin. Nabi-nabi lain, nabi dulu semua sudah ada isteri, ada anak, kecuali yang tak sempat kahwin macam Nabi Isa contohnya kan. Maka di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin. Nabi kita bila ada sahabat yang tak nak kahwin, Nabi kata la, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnah aku. Kalau tidak, tak ada pula sahabat, tak ada pula pejuang Islam, tidak ada pula umat Islam. Habis orang pakat tak kahwin belaka. Mana-mana boleh. Itu lawan daripada fitnah. Geng-geng yang tak kahwin ni, puak-puak yang Nasara, mereka cipta sendiri ibadat mereka, tak mau kahwin. Kita kata bukan salah agama, salah mereka. Maka itu melanggar fitrah. Langgar fitrah. Baiklah. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seorang Rasul untuk mendatangkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Jadi buat kafir ni mari duk minta macam-macam. Minta mukjizat atau mukjizat ni. Nabi kata bukan kerja aku mari mukjizat. Aku menerima mukjizat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada aku. Tak usah minta benda pelik-pelik. Tapi ada kalanya mereka minta, Allah Ta'ala luluskan. Makanan sedikit jadi banyak, dan macam-macam lagi permohonan-permohonan yang diluluskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini Allah SWT peringatkan kepada kita para jemaah sekalian, likulli ajalin kitab. Tiap-tiap satu tempoh dan waktu ada baginya perkara dan hukum yang telah ditentukan oleh suratan takdir azali. Likulli ajalin kitab. Setiap tempoh ada masa dia. Kita akan bincang nanti. Kemudian di akhir ayat yang kita nak bincang ni, yamhullahu ma yasha' wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Jadi Allah Ta'ala akan menghapuskan apa jua yang dikehendakinya. Dia panggil nasikh, mansukh. Dan Allah juga yang menetapkan apa jua yang dikehendakinya. Hak ni Tuhan tukar, hak ni dia tetap. Wa indahu ummul kitab. Dan ingatlah pada sisi Allah ada ibu segala suratan. Kita akan berhenti lama di sini para jemaah sekalian, kerana ayat ini sangat penting untuk kita memahami di dalam masalah takdir, qada dan qadar, dan juga masalah kitab. Tuan-tuan perhati, saya bagi tajuk dulu, kalau tak sempat kita sambung sidi akan datang. Tengok dalam ayat kita ni, ayat yang pertama, likulli ajalin kitab, ada alif. Ayat 39, wa indahu ummul kitab. Wa indahu ummul kitab, kan? Tak ada alif. Kenapa sini ada alif? Kenapa sini tidak ada alif? Kemudian di akhir ayat surah ini ayat 42, wa man indahu ilmul kitab. Baca ada alif, tulisan tidak ada alif. Tangguh dulu. Kita pergi kepada perbincangan tentang likulli ajalin kitab. Apa dia maksud bagi setiap tempoh itu ada perkara yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Likulli ajalin kitab. Likulli ajalin qaddarahullah. Setiap tempoh yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Wa likulli amrin qadahu. Setiap perkara yang telah diputuskan oleh Allah. Kitabun usbita fih. Ada kitab, tulisan, catatan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan pada waktu yang tertentu dia akan terjadi. Sama ada cepat atau lambat. Tapi nak mendahulukan tak boleh.
nak mentakhirkan tak boleh, sebab itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, kita pergi tentang perbincangan. Yamhullah, para ulama mengatakan likulli ajalin kitab, maknanya setiap ajal itu lafzun, kata di Abu Hayyan, hadza lafzun am fil asya ilaha ajal. Setiap benda yang ada tempoh, maka dia tulis kitab. Kitab, beza di antara kitab ada alif dengan tak ada alif. Jadi kata di sebagian ulama, yang ada alif itu menunjukkan kepada apa? Kepada benda amali. Likulli ajalin kitab. Setiap tempoh ada masa dia. Mana mati hidup kita ni ada masa dia. Kan? Ada tempoh tertentu, ada ajal yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Tengok dalam ayat ini, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah Ta'ala menghapuskan apa jua yang dikehendakinya, dan ia juga menetapkan apa yang dikehendakinya. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah Ta'ala ada segala ibu suratan. Maka di sini para ulama berbincang. Dia kata yamhullahu ma yasha'. Allah Ta'ala akan tukar apa yang dikehendaki. Tapi yang tak bertukarnya, iaitulah yang ada di sisi ummul kitab. Dia panggil al-lawh al-mahfuz. Yamhu ma yasha' wa yusbitu, kecuali yang telah ditulis. Maknanya takdir Allah Ta'ala sebelum dijadikan manusia makhluk ini 50,000 tahun telah selesai tulisan. Tulisan itu tak bertukar. Tak boleh tukar. Jangan kita buat dalam doa kita kata apa-apa yang kau tuliskan dalam lauhil mahfuz tukar ya Allah, tak baik jadi baik. Lah, dia tak tukar dah. Sebab benda tu sudah digazet. Kalau kita kata kat satu, orang panggil siap dah. Ketah kerja itu sudah siap. Benda ni akan jadi gini. Dan dia tukar jadi gini, itu tidak bertukar. Kata di Syekh Ibnu Atiyah rahimahullah dalam tafsir, takhabbatan nas fi ma'na hadhil alfaz. Ramai orang yang keliru dalam masalah ini. Apa yang kami yakin, na'taqid, setiap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla itu la yasihu fiha mahwun wala tabdil. Dia tak boleh lagi, dia tak bertukar. Hak mana Tuhan tulis dalam Lauhul Mahfuz, dia tak akan bertukar. Wahya allati sabatat fi ummil kitab. Wa sabaqa bihal qada. Ini kata-kata Ibnu Abbas dan lain-lain ulama tafsir. Wa ammal asya', adapun perkara yang boleh ditukar. Ini tengok tanda sikit. Perkara yang boleh ditukar itu, iaitulah seperti orang ni berdosa. Tahun ni dia berdosa, tapi tahun depan dia taubat. Maka ditukar daripada muznib kepada taib. Oh, dulu kita kata dia ni berdosa, sekarang ni sudah bertaubat. Seperti bertukarnya hukum ayat Quran. Dulu berat. Kalau mau ada 10 orang, kena lawan 100. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang ni Tuhan kata, aku tahu mu lemah, maka tukar. 2 lawan 1. Bolehlah lagi kan? Maka fafiha yaqa'ul mahwu wat tasbit. Kalau kita kata, dan juga sebagaimana kata di Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata di antara perkara-perkara yang tak boleh ditukar lagi, seperti yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam beberapa perkara, macam hadis yang ditulis oleh malaikat dalam perut mak kita. Dalam perut ibu telah ditulis. Dalam perut ibu kita telah ditulis syaqiyun. Kan waktu umur 40 hari itu, syaqiyun, am sa'id, rezeki dia, ajal dia, ini semua tidak ditukar. Tidak bertukar dah. Sudah tulis dah, sudah digazet bahawa orang ni mati bahagia, insya-Allah. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan kita ni daripada suada, daripada orang bahagia. Dan ada orang mati celaka, wal iyazbillah. Itu tak bertukar. Dan tempoh mati tak bertukar. Cuma yang bertukarnya tengah-tengah jalan tu. Kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita sebut, kerana itulah kata di para ulama, dipanggil qada, itu ada 2, dipanggil qada mubram, mana itu yang telah digazet, dan qada muallaq, dia berlaku dengan sebab apa? Dengan sebab berlakunya sebab. Tengok ni kata Ibnu Hajar,
Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari kata wal haqqu, di antara yang benar itu allazi sabaqa fi ilmillah la yataghayyar wa la yatadab. Hak Tuhan dah gazet dah tu tak bertukar. Yang boleh bertukarnya yang kita nampak dari sudut amalan manusia. Daripada baik kepada buruk, daripada buruk kepada baik, dan juga dari sudut sebab-sebab. Contohnya Nabi SAW sebut, siapa dia nak umur dia panjang, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi, siapa dia nak jadi umur panjang, wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu, hubungi silaturahim menyebabkan umur kita panjang. Kata di para ulama, panjang sungguh ke daripada 70 ke 90, ataupun kita rasa umur panjang, umur kita pendek tapi berkat umur kita dapat buat ibadat, dapat berkhidmat, dapat banyak, itu juga termasuk di kalangan perkara yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, menunjukkan kepada umur yang panjang. Maka itulah yang bertukarnya, iaitulah apa yang ada di tangan malaikat itu ditukar. Tahun ni dia tulis orang ni syaqi, orang ni celaka sepanjang tahun, duk pergi tempat maksiat je dia, tapi tahun depan malaikat tengok, Masya Allah, mamak ni telah bertukar daripada ahli disko kepada ahli masjid, daripada ahli mengupat kepada ahli zikir. Itu dipanggil yang bertukar. Maka Allah Ta'ala yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab, yang berada di ummul kitab, di mana yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ini tidak mungkin lagi bertukar. Kita kata itulah di antara secara ringkasnya tentang masalah qada dan qadar itu, yang asal dalam Lauhil Mahfuz tak bertukar. Jadi sebab itulah ada setengah dengar doa orang baca di malam nisfu Sya'ban ke apa, dia kata apa-apa yang kau tulis di Lauhil Mahfuz tukarkan. Lah, itu tidak bertukar. Yang tukarnya iaitulah yang apa yang ada di dalam pencatat dari sudut amalan. Amali kita ni boleh bertukar dari baik ke buruk, na'udzubillah, ataupun dari buruk ke baik, itu masih lagi bertukar. Tapi akhir kalam yang telah ditulis oleh malaikat waktu umur 40 hari dalam perut mak, itu tidak bertukar. Suada, ashqiya, suada, rezeki, tempoh, ajal, itu tidak bertukar. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan ini dalam siri yang akan datang. Di antaranya masalah qada dan qadar ini sangat penting. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.